Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah Allahu akbar ya halim ya hakim ya rasyid amin. Amin. Okey, muallim akan tutup semua mikrofon awak. Kalau ramai sangat yang buka mikrofon, nanti awak takkan dengar suara muallim dengan jelas. Jadi untuk awal-awal ni, tutup dulu mikrofon. Awak dengar dulu penerangan daripada muallim. Siapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic dan tanya soalan. Okey, buka buku teks bahasa Melayu, muka surat 75. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 75. Waalaikumsalam. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 75. Siapa yang tak ada buku boleh tengok di depan, muallim tunjukkan kepada awak. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baru, unit yang ke-12, amalan baik. Okey, ini adalah unit yang terakhir dalam buku bahasa Melayu jilid 1. Ini unit yang terakhir. Esok, hari ini dan esok kelas kita akan habiskan buku jilid 1. Kelas akan datang kita gunakan buku jilid yang kedua. Okey, untuk muka surat 75 ini, mari kita tengok perbualan di antara, ada 3 situasi yang berada di dalam buku awak ini. Tajuk dia berbudi bahasa budaya kita. Berbudi bahasa ni maksud dia kita berperwatakan yang baik. Kita menjadi seorang yang baik. Nilai-nilai yang baik. Itu maksudnya berbudi bahasa. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, berbudi bahasa budaya kita. Okey, berbudi bahasa. Apa itu berbudi bahasa? Okey, berbudi bahasa ialah nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Itu yang dimaksudkan dengan berbudi bahasa. Nilai baik yang perlu ada pada setiap orang. Apa itu nilai baik? Nilai baik itu ada banyak. Antaranya kita tolong orang, kita rajin belajar, kita tolong mak ayah kita sentiasa bersikap baik, kita bertanggungjawab. Itu antara contoh berbudi pekerti, berbudi bahasa, amalan yang baik. Okey, amalan berbudi bahasa ini budaya masyarakat Malaysia. Okey, orang Malaysia kebanyakannya ramai yang mengamalkan berbudi bahasa. Orang-orang di Malaysia. Dan dalam Islam pun kita diajar untuk berbudi bahasa. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama yang dalam atas ni, yang pertama ni perbualan di antara siapa? Okey, Yahya dan juga cikgu. Okey, antara dalam buku teks awak yang pertama dia bagi berkaitan dengan berbudi bahasa. Dia bagi tahu apa? Kita hendaklah memberikan ucapan selamat apabila berjumpa dengan seseorang. Maksudnya bila kita jumpa dengan seseorang, tak kisahlah cikgu kita ke, mak ayah kita ke ataupun sesiapa pun, kita mestilah ucapkan selamat. Kita bagi selamat sejahtera ataupun kita ucapkan
Assalamualaikum. Contoh kat sini, ini murid dan ini cikgu dia. Jadi bila murid ini dia berjumpa dengan cikgu dia, apa yang kita kena buat bila kita jumpa cikgu kita? Bila kita jumpa muallim, muallimah, kita ucapkan selamat. Kita bagi salam. Salam sejahtera cikgu. Ataupun kita cakap Assalamualaikum cikgu. Itu antara contoh berbudi bahasa. Jadi ingat, lepas ni bila kita jumpa je orang, tak kisahlah sesiapa, mak ayah kita ke, cikgu kita ke, muallim muallimah ke, jiran sebelah awak ke, kawan-kawan awak ke, makcik nenek awak ke, yang pertama kita mestilah ucapkan selamat. Kita bagi salam. Itu contoh berbudi bahasa. Berbudi bahasa ni sangat dituntut di dalam Islam, nilai yang baik. Itu untuk yang pertama. Okey, tengok pula yang kedua. Yang ada gambar perempuan 2 orang ni. Apa yang mereka buat? Okey, kalau tadi yang atas ni dia bagi contoh memberi salam. Okey, yang kedua. Berbudi bahasa yang kedua. Kita mestilah bertanya tentang kabar dan keadaan seseorang. Itu antara yang kedua, contoh berbudi bahasa ialah kita tanya khabar tentang seseorang. Tak kisahlah kawan ke, mak ayah kita ke, nenek kita ke, kita tanya khabar. Contoh dia perbualan ni antara murid sekolah ni, dia Sumei dan juga siapa ni? Dia tanya apa? Apa khabar Sumei? Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Dia tanya khabar kawan dia, lama tak jumpa. Hana ni tanya Sumei, apa khabar Sumei? Saya harap kamu sihat dan sejahtera. Hana pun cakap apa? Khabar baik. Sumei cakap khabar baik Hana. Saya harap kamu juga sihat dan sejahtera. Dia tanya khabar. Kamu hendak ke mana? Saya hendak ke perpustakaan. Jadi antara contoh yang kedua berbudi bahasa ialah kita bertanya khabar tentang seseorang. Tak kisahlah kawan kita ke, mak ayah kita ke, sesiapalah, tak kisahlah. Kita tanya khabar dia orang macam mana, sihat ke tak, buat apa sekarang ni. Itu cara yang kedua. Okey, yang ketiga, yang terakhir. Budi bahasa yang terakhir, yang ketiga dia bagi. Dia cakap apa? Kita sepatutnya membantu orang tua atau orang yang kurang upaya. Membantu orang tua ataupun orang yang kurang upaya adalah satu contoh berbudi bahasa, satu contoh nilai yang baik. Jadi lepas ni bila kita jumpa orang je, kita kena tolong mereka. Contoh dia ada 3 orang ni, pakcik ni, ini Pravin, ini seorang lagi lelaki ni. Dia cakap apa? Terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Pravin, marilah kita bantu pakcik ini sama-sama pakcik. Tengok, 2 orang budak ni dia tolong pakcik ini. Itu maksud dia menolong orang yang kurang upaya ataupun orang yang tua. Jadi ingat, lepas ni kita kena buat berbudi bahasa. Tak kisah, kita kena berbudi bahasa. Kita kena buat baik kepada semua orang. Sama ada mak ayah kita ke, adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, muallim-muallimah kita ke, dengan semua orang kita kena berbuat baik. Okey, setakat ni semua okey? Semua faham? Boleh ikut lagi? Faham. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada. Tak ada? Okey, kalau tak ada, kita tengok pula dengan muka surat sebelah, muka surat 76. Okey, kalau tadi berkaitan dengan nilai bahasa, nilai berbudi bahasa, okey, dalam muka surat 76 pula ini, mari kita cuba cari nilai yang ada di dalam petikan ini. Nilai ni, bila sebut nilai, nilai-nilai yang baik, nilai-nilai murni, benda-benda sikap yang baik. Antara sikap yang baik apa? Kita tolong orang, kita bekerjasama, kita sentiasa senyum, kita bertanggungjawab, kita siapkan kerja yang muallimah-muallimah bagi, kita tolong mak ayah kita kemas rumah, kita berbuat baik kepada semua orang, itu berkait masuk ya, itu yang dimasukkan dengan nilai, nilai yang baik, bukan nilai yang buruk. Okey, dalam petikan ini, dalam petikan muka surat 76 ini dipanggil petikan karangan. Dalam petikan karangan ini, setiap perenggan ada
nilai yang disampaikan. Okey, tajuk dia ialah asal usul nama Baling Kedah. Baling Kedah, nama tempat. Apa asal usul dia? Kenapa nama dia diberi nama Baling? Kenapa tak diberi nama lain? Okey, mari kita tengok petikan ini. Dia cakap apa? Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Okey, perenggan yang kedua. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Selepas beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Dia dah tanam buah-buah, tiba-tiba ada kera datang makan buah-buahan di situ. Jadi, para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Banli. Dinamakan tempat tu Banli, maksud dia apa? Yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Tanaman yang diorang tanam tadi tu ada banyak kera datang. Jadi dia namakan tempat tu Banli. Banli ni bahasa Siam. Banli ni bahasa Siam apa maksud dia? Yang berarti kampung kera. Jadi lama kelamaan perkataan Banli menjadi Baling. Itulah asal usul nama tempat dekat Kedah, Baling Kedah. Okey, dalam petikan ini yang dia warnakan dengan warna ungu ini, ada nilai yang nak disampaikan dalam yang perkataan yang berwarna ungu ni. Nilai yang pertama ialah dia bagi bantu membantu. Mereka bantu membantu dengan mengusahakan tanaman ladang di situ. Ini nilai yang baik. Bila sebut nilai, sikap yang baik. Sikap baik apa? Sikap yang baik bantu membantu. Jadi bantu membantu ini salah satu nilai yang baik. Ataupun perkataan lain kita boleh gunakan bekerjasama. Mereka bekerjasama mengusahakan tanaman di situ. Itu yang dimasukkan nilai. Sikap yang baik hati. Sikap baik apa? Sikap dia membantu. Bila membantu, kita akan bekerjasama. Okey, yang kedua, mereka bekerja siang dan malam. Okey, agak-agak kalau mereka bekerja siang dan malam, apa nilai yang ada kat sini? Siapa boleh fikir agak-agak? Nilai apa? Bekerja siang dan malam. Dia kerja dari pagi sampailah malam. Nilai apa yang ada kat sini? Maksudnya mereka adalah orang yang apa? Siapa tahu? Okey, boleh buka mic siapa nak jawab soalan. Orang yang kuat berusaha. Orang yang kuat berusaha. Betul, Amin. Pandai. Apa lagi? Mereka bekerja siang malam. Mereka kuat berusaha. Lagi? Mereka rajin. Dia orang semangat. Mereka rajin. Lagi semangat Mereka pun betul. semangat. Semangat. Bersemangat tinggi. Antara contoh dia. Kenapa kita kata mereka ni kuat berusaha? Kenapa kita kata mereka ni rajin? Dia buat kerja siang malam. Mereka bekerja siang dan malam. Siang buat kerja, malam pun buat kerja. Nampak tak mereka ni rajin, kuat berusaha, bersemangat. Itu antara nilai dia. Okey, yang ketiga. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Yang kat sini nilai apa yang kita nak bagi kat sini?
Berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Assalamualaikum muallim. Waalaikumsalam. Apa nilai yang ada kat sini? Dia kuat berusaha. Kuat berusaha lagi. Apa lagi? Kuat berusaha. Suka buat kerja. Suka buat kerja. Suka buat kerja. Dah ada semangat tinggi. Sama je jawapan dia kan. Bersemangat tinggi. Rajin. Mereka rajin berusaha. Semangat tinggi. Bersemangat tinggi. Nak cari penyelesaian untuk menghalau kera-kera itu. Okey, setakat ni semua jelas berkaitan dengan nilai? Jelas. Bila sebut nilai, nilai ni maksud dia sikap yang baik hati. Bila sebut nilai ni maksud dia sikap yang baik hati. Okey, setakat ni semua jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Ada siapa nak tanya soalan? Ada. Ada? Tahu cakap tak ada. Siapa nak tanya soalan? Ada nak tanya soalan? Tak tahu pula. Ada? Ada ke tak? Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada, kita sambung pula dengan yang terakhir muka surat 77. Buku teks PM muka surat 77. Okey, hari ini ini kita panggil dia sebagai apa? Petikan karangan. Okey, dalam petikan ini yang dia bagi ni, ini kita panggil dia sebagai petikan karangan. Okey, mari kita cuba selesaikan karangan ini. Yang dia bagi kosong-kosong ni, kita nak letak apa dekat sini? Okey, tajuk dia ialah kejap. Okey, tajuk karangan ini ialah seronoknya menonton teater. Seronoknya menonton teater. Okey, apa itu? Okey, yang pertama, Yahya dan keluarganya menonton persembahan daripada kumpulan teater. Kat sini kita letakkan jawapan kat sini, jawapan dia. Kumpulan teater apa? Tengoklah gambar ni, dia dah bagi ni. SK Taman Rasa. Jadi dekat sini kita tulis je jawapan dia, kumpulan teater SK Taman Rasa Indah. Titik. Itu maksud dia. Kita letak jawapan dia. Jadi Yahya dan keluarganya menonton persembahan daripada kumpulan teater SK Taman Rasa Indah. Titik. Okey, yang kedua, mereka mempersembahkan cerita yang bertajuk Pemuda yang Jujur. Okey. Perenggan yang kedua, pada suatu hari seorang pemuda memasuki sebuah sebuah apa ni? Sebuah hutan. Sebuah hutan. Titik. Pada suatu hari seorang pemuda memasuki sebuah hutan. Titik. Dia mencari kayu api untuk dijual. Dia terjumpa sehelai. Sehelai apa dia terjumpa ni? Sehelai baju. Kain. Baju bukan baju. Kain. Kain apa tu? Kain ataupun selendang. Titik. Dia terjumpa kain ataupun selendang. Okey, dia terjumpa sehelai kain ataupun terjumpa sehelai selendang bersulam emas yang cantik. Okey, gambar ni dia terjumpa sehelai selendang bersulam emas yang cantik. Dia membawa selendang itu ke rumah. Okey, perenggan yang ketiga. Keesokan harinya dia membawa selendang itu ke mana ni? Ke kampung. Kampung? Rumah. Rumah?
Ah, Rumah tengok. Cina, rumah Cina. Ke rumah Dia Cina. guna apa ni? Dia guna apa ni? Puteri Raja. Kalau raja, raja duduk ke mana? Istana. Istana. Jadi jawapan dia istana. Istana. Dia membawa selendang itu ke istana. Titik. Rupa-rupanya selendang itu kepunyaan puteri raja. Selendang yang dijumpa ni kepunyaan puteri raja. Jadi raja mengucapkan terima kasih dan memberikan hadiah kepada pemuda itu. Okey, perenggan yang terakhir. Sangat gembira kerana dapat menonton persembahan teater dan mendapat pengajaran daripada cerita tersebut. Okey, siapa ni? Siapa yang sangat gembira tu? Siapa ni? Dia sangat gembira. Ayah dan Kat sini. Dia Yahya bagi dan dah. keluarganya. Jadi jawapan dia Yahya dan keluarganya. Yahya dan keluarganya sangat gembira kerana dapat menonton persembahan teater dan mendapat pengajaran daripada cerita tersebut. Okey, jelas tak setakat ni? Jelas. Ada sesiapa nak tanya soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kerja rumah awak hari ini buka buku aktiviti muka surat 85, 86, 87, 88, 89, 90 dan 91. Ini sikit je. Muka surat je banyak. Jawapan dia sikit je. Ingat muka surat 85, yang ini muka surat 85. Belum lagi. Muka surat 85 yang ini tanda muka surat 85. Itu yang pertama. Yang kedua muka surat 86. Ya. Mualim. Ya. Tak sekali 90. Saya dah salin. Buat yang ni je. Muka surat 85, 86, 87, 88, 89, 90 dan 91. Buat yang itu je. Ada ke? Kami 92. Buat yang ni je. Satu lagi. 86, ini 87. Ini 88, ini 89, 90 dan 91. Sikit je. Tanda muka surat ni, yang pertama muka surat 85, 86, 87, 88, 89, 90 dan 91. Okey. Dah tanda. Dah tanda Apa dah. conteng? Siapa conteng tu? Nufal. Apa conteng? Nufal. Jangan conteng. Okey, ada sesiapa nak tanya soalan? Tak ada. Semua faham? Faham. Semua tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini. Kita jumpa lagi kelas esok. Esok kelas terakhir kita sebelum awak mula peperiksaan pertengahan tahun. Minggu depan awak apa dia? Serius ke? Minggu depan awak akan duduk peperiksaan. Minggu depan dah mula peperiksaan pertengahan tahun. Minggu depan. Betul, Malik. Apa dia? Betul ke, Malik? Ya, betul. Okey, ada siapa nak tanya soalan tak? Ada siapa nak tanya soalan? Ada? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini.
Kerja rumah jangan lupa siapkan, dah siap nanti hantar pada muallim untuk muallim cek. Okey, kita tutup kelas kita dengan baca doa surah Wal-Asr. Amin. Okey, jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bye. Bye.